Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan kitab Sunan An-Nasa'i pada bab yang ke-37, muka surat 86. Bab yang ke-37, Al-amru bis-salah qabla al-julusi fih. Perintah salat sebelum duduk di dalam masjid. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis 730 itu tersilap tu 730 bukan 714 itu. Seperti yang teks Arab itu hadis 730. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan sini daripada Abi Qatadah yang menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu masuk masjid, maka hendaklah beliau rukuk 2 rakaat sebelum duduk. Jadi rukuk 2 rakaat ni seperti yang kita sedia maklumlah. Dalam Quran, dalam hadis dia ada guna kaedah ni. Itlaqul juz'i wa iradatul kull. Sebut sebahagian tetapi maksudnya adalah keseluruhan. Oleh kerana rukuk itu salah satu daripada rukun salat. Bila disebut rukuk, bila disebut sujud, maknanya salat. Maknanya salat. Fasjud misalnya dalam Quran sebut fasjud, maka sujudlah. Itu juga isyarat kepada salat. Falyarka' itu mana falyusalli raka'atain. Maka sembahyanglah oleh engkau 2 rakaat. Sembahyanglah, maka hendaklah dia salat. Falyusalli, hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Mana rokok-rokok itu maknanya salat maksudnya. Baik. Perbincangan dan pedoman hadis yang pertama, hadis bab adalah muttafaq alaih. Al-Hafiz telah berkata dalam Al-Fath, yakni dalam kitab Fathul Bari, Hafiz Ibn Hajar berkata, para perawi berdasarkan riwayat daripada Malik telah sepakat bahawa hadis ini diriwayatkan daripada Abi Qatadah, bukan daripada Jabir sebagaimana yang disebutkan oleh Suhail bin Abi Saleh. Jadi berdasar kepada riwayat Malik telah sepakat bahawa hadis ini diriwayatkan daripada Abi Qatadah. Seperti mana dalam teks itulah. Abi Qatadah. Sebabnya dalam syarah-syarah hadis ini disebut. Ada sesetengah mengatakan hadis ini bukan daripada Abi Qatadah. Jadi di situ nampak ada berlaku khilaf ulama lah. Tetapi kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar, dalam Sahih Muslim lah dia sebut, dikata para perawi berdasar pada riwayat Malik ini, inilah riwayat 730 ini, telah sepakat bahawa hadis ini bukan diriwayatkan daripada orang lain, daripada sahabat yang lain, tetapi daripada Abi Qatadah. Bukan daripada Jabir. Sebab ada yang kata Jabir. Memang ada pun dalam syarah Ethiopi itu, dia ada sebut. Kemudian dia buat komentar lah. Yang sebetulnya daripada Abi Qatadah. Hadis bab menunjukkan perintah agar orang yang masuk masjid salat 2 rakaat sebelum duduk. Ini termasuk dalam syariat. Jadi umumnya jumhur ulama kata sunat lah, tidak wajib. Maksud falyarka' hendaklah rukuk adalah falyusalli, hendaklah dia salat. Ini termasuk dalam kaedah menyebutkan sebahagian tetapi maksudnya semua.
itlaqul juz'i. Itlaq ni mana menyebutkan al-juz'i, bahagian, wa iradatul kull, dan yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Ini satu kaedah dalam ilmu balaghah Arab. Ini salah satu kaedah. Contohnya beginilah, kalau orang Kelantan kata, hari Jumaat ni nak ajak mari makan nasi di rumah. Sebut makan nasi tu maknanya makan dengan satu hidangan yang lengkap lah. Makan nasi, okey, kata lepas tu gula kena bawa sendiri lah. No, kalau ada yang kata begitu, tu berat lah tu. Sama-sama ada lah ke mana. No, kita kata, tak, bila ajak makan nasi tu maknanya, maksudnya makan dengan lengkap, satu hidangan. Tapi sebut sebahagian saja. Begitu. Mana boleh juga kecek gitu. Baik, yang ketiga, Syekh As-Sin berkata, apabila seseorang memasuki masjid dan beliau mendapati para jemaah telah salat fardu, maka hendaklah beliau terus melakukan salat fardu. Dalam situasi ini telah gugur tuntutan salat 2 rakaat seperti yang terdapat dalam hadis. Perintah dalam hadis khusus ketika belum dilakukan salat fardu. Jadi perintah dalam hadis ini maknanya kalau kita sempatlah. Dia sekarang ni setengah-setengah masjid tu, bila kita masuk kita boleh tengok di dinding tu, dia sebut tu waktu iqamat tu. Misalnya kalau 2 minit tu, seminit pun sempat lagi sebenarnya. Kalau dah kita kata beberapa saat, misalnya 30 saat misalnya, tu kira-kira tak sempat lah, tak payah salat lah. Tapi kalau 2 minit tu kira cukup tu. Cukup lagi tu. Mana kita boleh tahu. Jadi perkara itu memudahkan. Tapi kalau kita ni sudah bila masuk tu, mana telah dilaksanakan salat fardu itu, tu tak perlulah. Semua ulama kata begitu. Tak perlulah kita salat tahiyatul masjid itu. Al-Hafiz berkata dalam Al-Fath, ittifaq ahli fatwa bahawa perintah dalam hadis menunjukkan sunat. Kata Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari, dia kata ittifaq ahli fatwa bahawa perintah dalam hadis menunjukkan sunat. Walaupun sebut dalam bentuk perintah. Sebab kalau mengikut kaedah asalnya, bila sebut falyarka, maknanya falyusalli, maka hendaklah. Sebab lam tu dia panggil lam amar ghaib. Lam amar ghaib dia panggil. Lam perintah. Hendaklah. Kenalah. Tapi di situ perintah itu tidak menunjukkan makna wajib. Ittifaq ahli fatwa. Kata Hafiz Ibn Hajar, itu sunat. Ibnu Battal telah menukilkan daripada ahlu zahir bahawa mereka mengatakan perintah ini adalah sebagai wajib. Tapi kalau ahlu zahir mengatakan wajib lah. Mana orang-orang yang pergi kepada litera, dia panggil tengok zahir. Sebab perintah. Al-amru bil wujub. Itu kaedah dalam ilmu usul. Bila nas itu menunjukkan kata perintah, maka dia menunjukkan wajib. Jadi ambil yang asal itu. Padahal ulama-ulama lain kata itu asal. Tetapi kalau ada qarinah, kalau ada maklumat lain yang menunjukkan tak boleh pakai sebagai wajib, kita tak boleh pakai lah. Memang ada pun. Selepas ni kita akan tengok lah. Imam At-Tahawi berkata, waktu-waktu yang dilarang salat tidak termasuk salat bagi orang yang memasuki masjid. Mana kalau kita masuk masjid, waktu mana pun boleh salat tahiyatul masjid. Walaupun waktu itu waktu yang terlarang. Ini mengikut Imam Tahawi. Dan orang lain pun begitulah juga. Timbul satu kemusykilan. Adakah tidak boleh salat 2 rakaat lagi? Adakah tidak boleh salat 2 rakaat bagi orang yang telah duduk sebelum salat? Jadi, adakah tidak boleh salat 2 rakaat? Kena ingatlah salat 2 rakaat sini saya kekalkan dia punya, maksudnya salat tahiyatul masjid. Bagi orang yang telah duduk, dia mari dalam masjid, dia duduk. Jadi tak bolehlah kau salat dia tu. Walaupun tajuk tu kita akan bincang selepas ni. Dalam tajuk seterusnya dia ada bincang khusus. Cuma di sini secara ringkaslah. Sekumpulan ulama berpendapat tidak boleh salat 2 rakaat jika telah duduk. Maknanya salat tahiyatul masjid ni hanya boleh dilakukan ketika sebelum duduk. Itu satu pandangan lah. Kita akan tengok dalam tajuk selepas ni dia ada bincang secara detail. Di sini pun saya sebut secara ringkas. Namun pendapat ini dibantah oleh sebagai ulama dengan mengemukakan satu riwayat dalam Sahih Ibn Hibban daripada hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu yang menyebutkan beliau telah masuk, lalu Rasulullah SAW telah berkata kepadanya, engkau telah salatkah 2 rakaat? Saya jawab, belum. Lalu baginda SAW berkata, bangun dan salatlah 2 rakaat.
Baik. Ibnu Hibban telah membuat tajuk untuk hadis ini dengan mengatakan salat tahiyatul masjid tidak hilang dengan sebab duduk. Jadi dia begini, jadi hadis riwayat Abu Dzar ini sebenarnya difaham oleh ulama lah. Maknanya Nabi itu tidak tekan itu sebenarnya. Salatlah. Gitu saja. Difaham gitu. Sebab itulah hadis ini, hadis Abu Dzar ini diletak oleh Ibnu Hibban di dalam kitab dia dengan di bawah tajuk salat tahiyatul masjid tidak hilang dengan sebab duduk. Maksudnya bila kita duduk masih boleh salat lagi. Abu Dzar tadi kan dia duduk dah. Nampak tu? Abu Dzar tu duduk dah tu. Maknanya ada lagi tu. Mana kalau tak salat pun tak apa. Dia faham gitu. Tapi setelah Abu Dzar duduk Nabi susah. Maknanya boleh lagi tu. Boleh lagi tu. Misalnya beginilah kita kata contoh kita. Tak kira lah apa sebab misalnya kita masuk tiba-tiba ada kita nak bercakap dengan seorang, kita duduk. Kalau kita berdiri nampak tidak sopan. Kita pun duduk, bercakap lebih 2-3 minit, kita pun bangun salat. Tak apa. Boleh begitu. Walaupun sebenarnya yang terbaiknya sebelum duduk lah. Waktu semua ulama terima. Jadi persoalan yang timbul ni boleh ataupun tidak. Boleh. Mana yang terbaik? Salat dululah sebelum duduk. Itu yang asal. Hadis Jabir menyebutkan Sulaik Al-Ghatafan telah masuk ke dalam masjid pada hari Jumaat ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar. Sulaik telah duduk sebelum salat 2 rakaat. Duduk, Sulaik duduk. Ini riwayat kedua. Tadi riwayat Abu Dzar, ni Sulaik. Bila dia duduk sebelum salat 2 rakaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, "Engkau telah salat 2 rakaat?" Beliau menjawab, "Belum." Maka Rasulullah berkata, "Bangunlah dan salatlah 2 rakaat." Hadis ini muttafaq alaih. Imam An-Nasa'i menampilkan hadis ini pada hadis nombor 1395 dan 1400. Mana Imam Nasa'i kemukakan hadis Sulaik ini dalam dua kalilah dalam kitab dia. Namun jumhur ulama, ni poin yang ke-9 ni, perkara 9 ini, jumhur ulama mengatakan sunat tahiyatul masjid, salat tu bukan sunat, mengatakan salat tahiyatul masjid adalah sunat. Bukan sunat tu mana salat ni salat. Maknanya salat tahiyatul masjid itu sunat. Jumhur ulama kata begitu. Tapi adalah yang kata wajib. Siapa dia? Kalangan ulama zahiri yang lebih utamakan dia punya literal nas itu, zahir nas itu. Tapi mengikut jumhur, mereka mengatakan sunat. Mereka mengatakan perintah yang terdapat dalam hadis bukan untuk wajib, bahkan untuk sunat. Sebab apa ulama faham gitu? Walaupun hadis itu menunjukkan perintah. Sebab dia tengok hadis lain, ada sahabat duduk tu Nabi suruh salat juga. Itu isyaratlah bahawa boleh, bahawa perkara ni sunat. Mana kalau tidak salat pun tak apa. Tu kan. Kemudian ada pun yang tidak salat. Nabi tidak tekankan. Ada, dia duduk. Tak ada apa. Nabi tidak, kalau perkara tu wajib, mesti dia ditekankan dengan begitu tegas. Tapi tidak berlaku begitu. Itu antara qarinah lah. Antara qarinah. Baik, sebahagian ulama menghukumkan salat tahiyatul masjid adalah wajib. Alasan mereka adalah hadis Abi Qatadah yang mengandungi perintah agar melakukan salat tahiyatul masjid ini. Pendapat ini dikaitkan kepada kalangan Az-Zahiriyah. Namun ada yang menyebutkan Ibnu Hazm pun tidak sependapat. Pada Ibnu Hazm ni dia dalam kategori ulama Zahiri yang lebih menekankan kepada zahir nas itu, tapi dia tidak kata begitu. Maknanya Ibnu Hazm dia tidak sependapat dengan ulama Zahiri yang lain dalam bab ni. Tapi biasanya dia sependapat. Ialah begitulah sebab ulama ni dia mujtahid. Dia melihat dasar pada ilmu dia. Dari sudut yang lain, zahir maksud hadis bab juga dilihat bahawa disyariatkan salat tahiyatul masjid dalam semua waktu, termasuklah waktu terlarang dan termasuklah waktu khutbah. Siapa ada yang kata begitu? Walaupun ramai yang kata tak, kalau sudah di khutbah tu tak perlu dah. Itu termasuk khilaf juga. Maknanya ketika imam sudah khutbah, tak ada lagi yang kata. Walaupun pendapat ramai tidak kata begitu. Ini adalah pandangan kalangan tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Sekumpulan ulama lain dan ia menjadi pilihan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Manakala tokoh seperti Abu Hanifah, Al-Auza'i dan Al-Lais telah mengatakan makruh salat tahiyyah masjid pada waktu-waktu terlarang. Dia kata makruh. Maknanya khilaf lah. Tapi kalau ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dia kata kalau imam sedang baca khutbah pun boleh.
Kena ada lagi sunat itu. Mana boleh lagi sunat tahiyatul masjid itu. Tapi ulama-ulama lain lah dalam mazhab lain kata tak perlu dah. Sebab apa? Sebab dengar khutbah tu lebih utama. Tu hadis ada Nabi suruh sahabat bangun tu. Tu dia bincang khusus tu lah. Seperti yang kita sedia maklum lah. Tu dia panggil waqi'ah juz'iyah, kisian khusus itu. Kerana sahabat itu ialah seperti mana disebut oleh ulama, ada yang kata kerana dia tu miskin, supaya orang ramai lihat, tengok pada pakaian dia pun boleh tahu dah. Sebenarnya itu khusus untuk lelaki tu. Dan selepas tu ada pun disebut berlaku kutip derma kilat lah kata. Khusus untuk dia. Dan Nabi sebut dalam khutbah tu kenyataan-kenyataan yang berbentuk kelebihan sedekah. Jadi makna ilat itu lebih khusus. Tapi secara umumnya makna tak perlu. Tapi kukuk mana pun, mana ulama dan mazhab Syafi'i dia lebih mengambil pandangan, dia tarjih pandangan itu. Dah dia kata memang kenalah. Bukan dia kata wajib. Maknanya masih lagi ada sunat itu. Tapi ulama lain kata tak ada dalam sunat itu. Sebab apa? Khutbah sedang berlangsung. Sebab khutbah tu 2 rakaat tu. Bukan zuhur ni asal 4 seperti yang kita sedia maklum lah. Yalah, kukuk mana pun perkara ni termasuk dalam khilaf lah. Tapi setakat yang saya belajar dan saya rujuk lah, tengok. Sebenarnya ramai yang mengatakan mana tidak ada lah. Jadi perkara ni termasuk dalam khilaf. Bagi saya khilaf yang muktabar. Dalam bab tarjih. Jadi siapa nak buat, dia buatlah. Sebab saya sendiri, saya ambil pendapat yang kata tak perlu di situ. Lebih diutamakan begitu. Jadi kalau ada orang nak buat, tu terserahlah. Cumanya setengah-setengah ulama yang saya tidak catat di sini, dia kata kalau misalnya orang yang mengambil pendapat dalam mazhab Syafi'i yang kata masih ada sunat, sebaik-baik dia cuba elaklah daripada jelas sangat berhadapan dengan imam tu. Kau tengok sebuah salah juga imam baca khutbah tu. Misalnya kalau dia masuk tu selinurlah sikit balik tiang ke ataupun di ruangan yang tidak terdedah sangat. Supaya apa? Kalau tidak berat juga tu. Dia masuk, dia berada di tengah, dia solat. Sedangkan orang lain sudah dengar khutbah. Itu keadaan tu agak tidak sesuai. Ada juga ulama yang berkata begitu. Sebab apa? Sebab nak ra'i pendapat dalam mazhab Syafi'i ini. Cumanya elaklah sedikit daripada terlalu berhadapan dengan imam itu. Baik, bab yang ke-38, kelonggaran duduk dan keluar masjid tanpa salat. Ni ar-rukhsah fil julus fihi wal khuruj minhu bighairi salah. Mana kelonggaran duduk, masuk, duduk dan selepas tu keluar masjid tanpa salat tahiyatul masjid. Ada rukhsah di sini. Baik. Imam An-Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Hadis ni agak panjang lah. Sebenarnya kalau riwayat yang lengkap tu dia 1 muka surat lebih, hampir 2 muka surat ni. Mungkin kita boleh baca semulanya tu. Yang ni kita baca yang ini dulu. Sebab apa? Sebab hadis yang kita nak baca ni sebenarnya kalau kita kemukakan dengan riwayat yang lengkap daripada awal lah. Sebenarnya dalam setengah-setengah kitab tu dia sebut sampai 50 dia punya istinbat daripada hadis tu. Ni pun saya kemukakan sebahagian. Pilih-pilih lah. Cuma kalau kita baca dengan lengkap itu sangat banyak ulama buat kesimpulan. Sampai 50 kesimpulan hadis ni. Cuma di sini saya kemukakan dengan ringkas saja 24. Baik. Hadis yang ke-731 di bawah bab kelonggaran duduk dan keluar masjid tanpa salat. Maknanya kalau ada orang masuk masjid duduk, maknanya kita kata tidak ada kecemasan tu. Kecuali ada kecemasan masuk tu keluar, itu lain cerita. Tak ni. Mana dia bukan dalam keadaan kecemasan, bukan keadaan yang tergesa-gesa. Maknanya masa tu mencukupi lah kalau untuk dia salat. Sebab dia duduk. Masuk, duduk. Lepas tu keluar. Ini tajuk ni dibuat ni mengisyaratkan kepada orang yang sepatutnya cukup masa untuk salat. Tapi dia tak salat. Baik, cuba kita tengok di sini. Hadis yang ke-731. Wa bi qala akhbarana Sulaiman bin Daud qala hadatsna Ibnu Wahb an Yunus qala Ibnu Syihab wa akhbarani, dia sepatutnya Naqtah Batinih tu selepas Ibnu Syihab tu sepatutnya tersilap tu. Jadi Ibnu tu jadi fa'il. Qala Ibnu Syihab, selepas tu Naqtah Batinih tu. Wa akhbarani Abdurrahman ibnu Ka'b bin Malik anna Abdullah
ibn Malik qala sami'tu Ka'b ibn Malik yuhaddithu hadithahu hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk qala wa sabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima wa kana idza qadima min safar bada'a bil masjid faraka'a fihi rak'atain thumma jalasa lin-nas falamma fa'ala dhalika ja'ahu al-mukhallafun فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 89 رجلا فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى فجئت حتى جلست بين يديه فقال لي ما خلفك ألم تكن ابتعت ظهرك فقلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه ولقد أعطيت جدلا ولكن والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب لترضى به عني ليوشك أن الله عز وجل يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عفو الله والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت فمضيت مختصر. Saya baca daripada awal ini. Sulaiman bin Daud, kata Imam Nasai, Sulaiman bin Daud telah berkata, Ibnu Wahab telah meriwayatkan daripada Yunus, beliau berkata, Ibnu Shihab, yakni Ibnu Ka'ab bin Malik, telah berkata, Abdul Rahman telah mencerita kepada saya bahawa Abdullah bin Ka'ab telah berkata, saya telah mendengar Ka'ab bin Malik meriwayatkan hadisnya ketika beliau ketinggalan daripada rombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Tabuk. Beliau telah berkata, pada waktu pagi lagi, Rasulullah telah tiba di Madinah. Hadis ni ringkaslah ni. Dia sebut sini hadis Rasulullah balik dah. Kalau dari riwayat panjang tu, banyak lagi maklumat kita dapat. Sini dia ringkas. Apabila sampai dari musafir, perkara mula-mula yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah salat 2 rakaat di masjid. Itu kebiasaan Rasulullah. Beliau telah rukuk 2 kali, kemudian duduk. Rukuk 2 kali itu saya kekalkan terjemahan asal dia. Maknanya salat lah. Beliau telah rukuk 2 kali, yakni salat. Kemudian duduk untuk berhadapan dengan orang ramai. Dalam keadaan itu, beliau telah didatangi oleh orang-orang yang tidak turut serta dalam peperangan berkenaan. Dalam peperangan berkenaan, itu silap spellingnya. Mereka mula memberikan alasan kepada baginda. Mereka bersumpah untuk membenarkan alasan mereka. Mereka berjumlah 80 orang lebih. Rasulullah SAW telah menerima alasan mereka berdasarkan kenyataan yang diberikan dan telah menerima ikrar setia mereka, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dan menyerahkan hakikat sebenar tentang mereka kepada Allah. Hak ni pokok munafik lah ni. 80 hari lebih ni dalam syarah hadis disebut ni pokok munafik. Pokok munafik ni. Cumanya apakah 80 hari lebih ni, berapa lebih tu? Ulama kata dia ni tak sampai 90 hari. Itu makna yang dimaksudkan 80 hari lebih tu makna tak sampai 90 hari. Itu maksudnya. Jadi macam-macam lah, semuanya bersumpah lah. Kena ingatlah, mereka ni adalah golongan munafik. Selepas itu aku datang. Siapa kata ni? Ka'ab bin Malik lah. Kayak dia 3 orang tu ke? Ka'ab bin Malik, Zurarah tu. Seorang lagi nama apa? Hilal bin Umayyah, 3 orang tu. Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, patu Zurarah, 3 orang tu. Cuma ni cerita ni dia. Tu. Selepas itu aku datang. Aku tu maksudnya Ka'ab bin Malik. Memberi salam kepada baginda dan beliau telah tersenyum yang berbau marah. Sebab dalam syarah hadis bu, dia senyum, tapi senyum pun lain macam. Lain macam. Sebab tu dia kata mughdha ni beginilah.
Dia dalam bahasa Arab murda ni, seseorang yang terkesan daripada perbuatan tak suka, dia jadi marah. Tu dia panggil murda, maksud di sini. Bila orang buat sesuatu, kita tak setuju, kita tak senang, orang boleh nampak pada muka kita tu, maknanya hak ni ulama kata Nabi ni dia tahan tu perasaan dia tu. Padahal nak marah benar tu. Itu makna murda. Jelas tampak pada wajah Nabi tu marah. Senyum-senyum. Sebab tu dia kata senyum, saya senyum sini, senyum berbaur marah itu. Nampak tu. Baginda bersabda, marilah. Ta'al. Nabi kata, mari sini. Kalau kita mari sini. Ka'ab. Aku pun pergilah dekat beliau sehingga aku betul-betul berada di hadapan beliau. Beliau berkata kepadaku, apa sebab engkau tidak bersama? Sebab apa tak mari bersama? Tak ada giperai tu apa? Nabi minta dia ni, kalau kita bahasa lain ingat, minta surat tunjuk sebab lah ni. Gitulah kira-kiranya. Bukankah engkau telah membeli kenderaan? Bahkan dalam riwayat lengkap tersebut, dia beli 2 ekor lah kenderaan dia. Takut mati orang ni kan, ada seekor lagi. Maknanya dia ni bukan tak segi perang. Tu kalau dalam riwayat yang lengkap tu kita boleh nampak dengan jelas. Ni riwayat ringkas. Sebab tu tulis mukhtasar. Mukhtasar tu riwayat dengan secara ikhtisar, ringkas. Tidak mau beli dah ke kenderaan untuk pergi perang. Nabi kata gitu. Nabi tahu sungguhnya dia ni. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya demi Allah, jika saya berada di hadapan orang lain di kalangan manusia, ahli dunia tu maknanya manusia lah, sudah pasti saya akan memberi alasan mantap dan logik sehingga saya tidak dimarahi. Sesungguhnya saya telah diberikan kelebihan fasih berhujah dan berdebat. Dia ni antara orang yang petah bercakap, berhujah. Dia terkenal lah Ka'ab bin Malik ni dari segi fasahatul lisan, kepetahan lidah untuk berhujah tu memang dia hebat. Orang jenis pasal jenis kecek kalah orang lain. Memang Allah beri kelebihan di segi jidal itu. Tapi kalau nak kira saya nak uih lah, saya boleh tahabui. Sebab saya ni seperti yang Rasulullah maklum lah, memang fasih berhujah dan berdebat. Namun demi Allah, sesungguhnya saya sedar, jika hari ini saya berikan kepada engkau alasan dan sumpah palsu, pasti engkau akan berpuas hati kepada saya. Dan barangkali Allah Azza wa Jalla akan murka kepada engkau kerana saya. Dan jika saya bercakap benar, boleh jadi engkau akan terasa tidak senang dengan saya. Boleh jadi engkau berasa tidak senang dengan saya. Memang saya, dia cerita dia pergi ni 9 malam tu, dia duk fikir dah ni, kalau kecek betul jadi lagu mana. Kalau kecek benar marah Rasulullah ni. Royak apa tak lagi. Sebab alasan tak pernah sabar. Kalau kita baca lengkap, kita nampak lah. Dia kalau Tok Guru Menteri Besar, bila dia baca cerita, saya ingat masa dia mengajar, dia kata kalau bahasa Kelantan jenis makna. Makna ni maknanya muka dia orang muda. Mana tidak bersungguh nak buat persiapan. Kalau kita baca lengkap, kita nampak berhari-hari dia pergi ke kawasan tentera, orang lain nampak bersiap, dia tak apa, dah pergi pagi esok bersiap. Kabar-kabar terlepas. Ni kerana menangguhkan. Hak tu alasan dia malu tu. Kita cuba tengok lagi. Kita boleh nampak kenyataan. Tapi dia sebut ni betul. Tak ada berselindung. Dan jika saya bercakap benar, boleh jadi engkau akan berasa tidak senang dengan saya. Sesungguhnya saya benar-benar mengharapkan keampunan Allah. Dan demi Allah, cuba tengok, beberapa kali dia kata demi Allah, demi Allah. Maknanya menyesal sungguh ni. Sesungguhnya saya benar-benar mengharapkan keampunan Allah. Dan demi Allah, saya pada ketika itu, yakni ketika tiba waktu hendak keluar berperang, berada dalam keadaan cukup kuat dan cukup bersedia untuk keluar berperang. Lalu Rasulullah SAW telah bersabda, adapun yang ini memang bercakap benar. Rasulullah kata gitu, ni memang betul ni. Ni tidak buat. Mana Nabi perasan, dah apa-apa tu hidup menipu tadi tu. Allah gini siapa bersumpah, cuma Nabi tak kata. Biarlah, dah dia kecek gitu, Nabi terima. Ni Nabi kata. Ni yalah, ni betul ni. Ni satu kelebihan Ka'ab lah. Nabi kata, ni ada pun ni sadaqah, benar dia. Alasan dia bukan alasan buat-buat, tidak. Sengerti dia sebut. Kalau nak kira dia nak buat alasan, nak guna bahasa dia lah paling pandai, sebab dia fasahah. Fasihul lisan. Maka Nabi kata kepada dia, bangunlah.
sehingga Allah memutuskan hukuman kepada engkau. Aku pun bangun dan berlalu pergi. Riwayat ni secara ringkas. Baik, sebelum kita nak bincang ni, saya nak sebutlah secara, kalau kita nak bincang boleh juga kita bincang sebab riwayat ni jauh lagi. Cumanya beginilah, sebenarnya tambahan ni untuk memudahkan kita faham. Ceritanya Ka'ab bin Malik ni, memang dia telah menyiapkan kelengkapan, menggunakan duit dia sendiri, kos dia sendiri, untuk beli kasut 2 pasang, untuk beli kuda 2 ekor, dan juga senjata-senjata pun dia sediakan dalam bentuk 2. Sebab kalau setengah tu 3, takut patah lah dari peperangan biasa ya, patah pedang ni. Cumanya dia ni, setelah beberapa hari nak sampai kepada hari nak bergerak lah, dia buat main-main di situ. Memang dia sendiri yang sebut dalam riwayat lengkap. Dia pergi tengok orang lain sudah siap, dia kata tak apa dah lagi esok. Lepas tu lepas esok tu dia pergi pula tu. Dia pergi jumpa orang lain, tanya-tanya khabar orang lain. Orang lain duk siap belaka. Bahkan dia sebut, mana sehari 2 sebelum nak bergerak tu, orang lain siap belaka dah. Cuma nak nanti akak letak atas kuda, atas unta ya. Tapi dia tak apa dah lagi esok. Tiba-tiba pada hari nak berlepas tu, nak bergerak lah. Di situlah dia banyak terlepas pandai, persiapan dia tidak lengkap. Maka dia tak sempat nak kejar Rasulullah. Bahkan hari tu pun dia kata, tak apa kalau Rasulullah pergi dulu, tak apa dah dia kejar sebab dia ni kuda pecut kira-kira gitulah. Dan dia pergi pun bukan tak pergi, tapi tak jumpa. Dia ada jumpa beberapa orang munafik yang berpatah balik, dia sebut, lepas tu dia berjumpa beberapa orang. Akhir sekali dia tak boleh nak kejar sebab Rasulullah telah pergi jauh tu. Ada disebut gitu dalam beberapa riwayat. Tak apalah, kukuk mana pun kesilapan dia adalah kerana menangguhkan, menyiapkan persiapan itu. Itulah hak tu guru kata makna tu. Sifat tu makna. Orang Kelantan ni boleh faham lah. Jenis gitu. Jadi sebenarnya alasan itulah hak dia sebut dalam riwayat hak detail, itulah alasan dia. Maknanya dia tidak sembunyikan alasan dan dia tidak reka alasan, dan apa yang disebut pada Rasulullah itu benar daripada hati dia. Sebab apa? Sebab dia sudah, alasan dia kenapa dia bercakap benar, sebab dia nak dapat keampunan daripada Allah. Hak ni lah yang kita tengok hebatnya Ka'ab ni. Mana dia takut nak nipu sebab dia sudah nak bertaubat. Dia nak minta keampunan. Makna dia faham sangat tu, kalau dia buat alasan palsu, lepas tu nak bertaubat, tak kena cara tu. Tak kena cara tu. Biarlah Rasulullah nak marah pun tak apa. Asalkan Allah terima taubat dia. Makna dia menyesal sungguh. Baik, cuba kita tengok di sini. Pertama sekali, hadis Ka'ab bin Malik adalah muttafaq alaih. Hadis bab mengandungi hukum harus masuk dan keluar masjid tanpa solat 2 rakaat. Perkara ini boleh dilihat dengan jelas pada keadaan Ka'ab bin Malik yang masuk menemui Rasulullah. Sebab dalam riwayat ni, dalam riwayat mana pun dia masuk tu dia tak solat. Cerita ni berlaku dalam masjid. Dia masuk tu dia duduk depan Rasulullah. Mula-mula tidak duduk jauh sikit. Salam Rasulullah senyum. Tak jawab salam. Memang tak jawab salam. Ulama kata memang Rasulullah tak jawab salam dia. Cuma senyum saja. Sebab tu dia kata, sebab tu saya tengok berbau marah tu. Nampak muka tu murdak. Murdak ni maknanya senyum tapi murdak. Senyum tapi marah. Dia pergi dekat Nabi sehingga betul-betul berhadap, bila Nabi kata ta'al, marilah, mari sini. Moga dia ni anak muda ni, bukan orang tua. Hak dua tu tuanya. Hilal dengan Murarah, hak tuanya kira-kira jauh lah beza umur. Dia ni antara yang muda ni. Mana masih cergah lagi. Baik. Jadi daripada hal ni lah sebenarnya syahid, orang panggil syahid lah kalau kita belajar ni. Mana syahid yang hendak dikemukakan oleh Imam Nasai sesuai dengan tajuk dia. Syahid ni dia kata tu point bab tajuk. Kemudian hadis ni, sebab hadis ni tidak nak bincang tentang Tabuk ni sebenarnya. Nak bincang tentang dia masuk masjid tu ya. Sebab tu dia ringkas tu. Sebab tu saya pun tidak kemukakan dia punya istimbak sampai 50 tu. Waktu dia bincang di tempat lain akan datang hadis ni. Sebab Imam Nasai kemukakan 2 tempat hadis ni. Lagi 2 tempat lagi. Baik, tak apalah. Jadi jelas daripada keadaan Ka'ab yang masuk tanpa solat tu, pergi duduk depan Nabi dan Nabi suruh panggil dia semari dekat lagi. Dan lepas tu dia keluar pergi. Tak solat pun. Baik. Baik, kalau kita katalah lepas tu dia solat, maknanya duduk dulu. Sesuai je dengan tajuk sebelum ni. Mana boleh duduk dulu, lepas tu mai tahiyatul masjid. Boleh ke? Tapi hak ni dia sebenarnya hak ni kalau dalam syarah Ethiopi tu dia bincang panjang lah. Dia bahas hadis, dia bawa riwayat-riwayat hak pelbagai berkenaan dengan cerita ni. Memang dia kata dia tidak solat tahiyatul masjid.
Tak apalah. Yang ketiga, harus berperang dalam bulan haram. Peperangan Tabuk berlaku pada bulan Rejab pada tahun ke-9 Hijrah. Yang keempat, menjelaskan kepada rakyat tentang kemungkinan berlaku peperangan jika ia menjadi satu keperluan dan pihak kerajaan ada hak untuk menjelaskan sesuatu atau menyembunyikannya jika ada kemaslahatan. Dia ceritanya begini lah. Dalam peperangan Tabuk ni dia panggil istilah tauriah dia panggil. Tauriah ni begini, satu istilah nak pergi perang. Tapi hak ni memang jelas dia sebutnya. Cuma dia ada dalam beberapa siri peperangan itu, sebuah ni tasrih. Ni dia panggil tasrih ni. Jelas. Sehingga buat persediaan beberapa lama sebelum tu. Ada setengah-setengah peperangan itu, memang dia panggil tauriah. Tauriah ni maknanya Nabi tidak sebut. Tidak sebut. Macam nak keluar musafir, boleh agak dah perang tapi nak perang dengan siapa? Mana nak pergi perang tu? Dalam perjalanan baru ayat. Mana seolah-olah tidak menunjukkan untuk pergi perang. Tauriah tu. Seolah-olah begitu. Kalau nak pergi pun tak ayat dengan jelas. Sehingga kalau ada orang-orang munafik yang nak membocorkan maklumat itu, dia akan gagal di situ. Itu dia panggil tauriah. Kalau kita tengok dalam kamus Arab, kalau kita nak terjemah, dia panggil kias menyeleweng saya. Jadi kalau kias menyeleweng ni payah. Kita sebut gini tapi kita maksud di sebalik tu. Tu kias. Dia panggil kias menyeleweng. Tapi sebenarnya dalam beberapa ta'rif yang dibuat oleh ulama, tauriah ni maknanya kita tidak gambarkan maksud sebenar. Jadi kalau katakanlah ada pengintip pihak musuh pun, dia tak boleh nak jangka tu tindakan tu. Tahu nak perang tu misalnya. Ataupun tak nampak macam nak perang. Tu makna tauriah. Itu taktik dalam peperangan. Dia panggil tauriah. Dia tak boleh sepuluh kajian lah kita kata, bagi saya lah. Dia kajian ni seperti di sini lah. Dalam pekoh kita pun makna kerajaan ni dia harus untuk menyatakan kepada rakyat maklumat-maklumat, ataupun dia nak sembunyikan, itu hak dia. Atas pertimbangan kerajaan, perkara ini wajar dijelaskan ataupun wajar disembunyikan. Boleh jadi kemaslahatan yang difikirkan adalah dari sudut ketakutan rakyat. Banyak perkara lah. Tu. Jangan pula kita kata dah. Kita kata makna ramai-ramai Islam tak tahu dah benda ni. Kita yang tahu. Hebat sungguh awak ni. Sebab kita buat kajian ni. Sehari-hari kita duduk depan telefon kita buat kajian ni. Misalnya dah. Jadi orang lain tak tahu, kita tahu. Tu. Jadi kalau orang tidak bercakap tertentu, makna dia ni memang lemah, tidak buat kajian lah. Ada setengah orang berpendapat gitu. Jadi popok dia ni popok pengkaji lah. Mana dia kaji? Dalam internet. Dia kaji. Ada setengah orang begitu. Dia menganggap begitu. Ikutlah nak anggap lagu mana pun, kita tak kata gapo lah tu. Jadi bagi saya, kalau betul ada berlaku apa-apa, sama ada kita ada perancangan musuh atas nama konspirasi dan sebagainya, dulu lagi sudah disebut, sentiasa ada. Kita yakin perkara itu ada. Kita sebagai Islam ni yakin. Mana Yahudi ni, atas pelbagai nama yang asal daripada Yahudi, keluar dari pelbagai nama, sekarang sama ada Freemason dan sebagainya, dan banyak lagi nama-nama lain, seperti yang disebut dalam kitab-kitab tentang Islam itu, kita yakin itu sentiasa berlaku. Cuma kita nak bercakap dalam konteks yang macam mana, apakah perlu memperbanyak cakap tentang perkara itu, apa kesan dia kepada pemikiran, ataupun banyak lagi perkara lain yang patut kita cakap, apakah orang lain tak tahu perkara itu. Perkara itu pun kita kena kaji juga. Takkanlah kita kata pihak kerajaan dengan intelijen yang begitu hebat, takkan dia tak tahu. Kalau tahu, kenapa tidak dedahkan? Inilah yang dimaksudkan di sini, memikirkan kepada kemaslahatan. Perlu ke sebut benda tu? Kalau sebut boleh jadi bahaya tu. Ada, maknanya kena fikirlah. Sebab tu ulama-ulama kita tulis kitab tentang protokolat Yahudiyah, misalnya protokol Yahudi. Dia bincang dengan lengkap. Ada dengan saya kita. Dalam bahasa Inggeris pun ni masalah protokolat Yahudiyah. Baik, seterusnya. Yang kelima, orang yang lemah fizikal atau tidak ada kemampuan dari sudut kebendaan, maka diharuskan tidak turut serta ke medan perang dan mereka tidak harus dicela kerana itu. Ini sebenarnya kalau kita tak kenal dengan tajuk ni, sebab dia tajuk ni hanya nak, poin dia adalah keadaan Ka'ab itu masuk masjid dan keluar masjid tanpa salat tahiyatul masjid. Cuma sebab itu di sini saya buat ringkas saja untuk kita ambil maklumat lah. Mungkin dia 50 lebih istinbat ulama hadis ni. Yang keenam, harus tidak bertindak
kepada orang munafik apabila mereka menzahirkan taubat, dan ini berlaku pada Nabi SAW dalam kisah Ghazwah Tabuk, dan hikmahnya adalah untuk menjinakkan mereka kepada Islam. Demikian juga jika individu atau kumpulan ajaran salah yang telah menyatakan bertaubat dan mereka telah melalui proses pemulihan oleh pihak kerajaan dan dipantau oleh pihak berkuasa, maka mereka tidak boleh diganggu dan mereka berhak mendapat keistimewaan seperti warga negara yang lain. Namun perlu diingat, mungkin ada di kalangan mereka yang berpura-pura dan bertakiyah. Oleh itu umat Islam hendaklah sentiasa mengambil langkah berhati-hati dan berwaspada terhadap mereka. Jadi kita kena ingatlah, mana ajaran salah yang dia dakwa dia telah bertaubat dan dibuat pengesahan oleh kerajaan, tapi kita kena ingat. Sebab dia bila ajaran salah dia meribatkan akidah dan sebagainya, boleh jadi pergerakan dia memang diketahui pun mereka masih bergerak. Cuma latar pergerakan mereka itu tidak seperti mana dulu. Mungkin dia melalui perniagaan dan sebagainya. Jadi kita kena tahu tu. Cuma kena berhati-hatilah. Bila kajian sudah ijtihad dia bertaubat dan dia menyatakan dia bertaubat, tiba-tiba kalau ada lagi mana-mana orang mengatakan dia masih sesat, dia boleh saman itu. Dan memang dia ada peruntukan tu dalam fiqh tu. Sebab dia telah bertaubat dia. Masalah dia boleh jadi dalam diri dia ada, dia bertakiyah dia. Itu cerita sama dengan cerita kes yang 80 orang lebih ni. Dan kes yang 80 orang lebih ni sebenarnya bukan sekadar dia bagi alasan begini ni, bahkan dia tetap menyatakan tak setia pada Rasulullah. Ikrar bai'ah tu dia buat di situ. Nabi terima biarlah. Tapi daripada kenyataan Nabi terhadap Ka'ab bin Malik itu, di situ jelas Nabi membezakan antara 3 orang ni termasuk Ka'ab dan juga 80 orang lebih. Tak sama. Sebab Nabi kata, ni betul. Ni memang betul. Amma hadza qad sadaqa. Ada pohon ni memang betul. Maknanya hak lain tadi tu Nabi tak kata dia dusta, cuma Nabi terima zahir mereka. Begitu cara Nabi tu. Sebab apa? Salah satunya hak nak menjinakkan tu ya betul lah. Tapi dalam setengah syarah yang saya tengok, kerana Nabi nak bagi peluang pada mereka berfikir. Yang kedua, Nabi tak mau menimbulkan kekecohan dalam masyarakat. Kalau Nabi yang mengambil bertegah, Nabi ambil sikap yang agak kita kata agresif, apa pandangan ni orang panggil puak-puak seperti Sayyidina Umar, yang memang hak ni duk terliur sok mudah ke puak munafik ni. Dia akan jadi masalah tu. Nabi nak jaga. Jadi tindakan Nabi tu bukan makna Nabi ni bodoh. Nabi kena tipu sok omor puak munafik, tidak. Tidak begitu. Kita kena tahu sejarah puak munafik ni mana masuk Islam. Kerana tindakan Nabi. Sebab tu kena baca kita Al-Farqu Bainas Suhbah wan Nifaq, perbezaan antara sahabat dengan nifak itu. Kesan daripada tindakan Nabi, psikologi yang Nabi buat ni dalam bentuk muamalat dengan mereka ni, banyak mana ramai di kalangan mereka tu yang terbuka hati tu, nak terima agama. Tu cara Nabi. Lepas tu dari segi mana Nabi nak jaga kestabilan politik. Baik, yang ketujuh, betapa besarnya perbuatan maksiat pada pandangan agama. Hasan Al-Basri ni antara tokoh tabi'in besar ni, telah memperingatkan hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Hatim daripada beliau. Ni riwayat Abi Hatim daripada kenyataan Hasan Basri sendiri. Apa dia kata? Dia kata subhanallah. Jadi Hasan Basri bila dia lihat hadis ini, bila dia tengok hadis ini, dia kata subhanallah. Mereka bertiga ni, Ka'ab, Zurarah, Dahilan ni, tidak makan tu silap tu. Tidak makan harta haram. Tambah N tidak makan harta haram. Tidak membunuh orang tanpa keizinan syarak. Dan tidak melakukan kerosakan di muka bumi. Namun mereka telah diuji oleh Allah dengan hebat. Sebagaimana yang engkau sedia maklum. Bumi yang luas dirasakan sempit oleh mereka. Wadaqat alaihimul ard bima rahubat tu. Ayat tu lah. Rasa sempit. Ni dia kena pula ke sampai 50 hari. Berat dia kena hukum ni. Nabi beri salam pun Nabi tak jawab. Dari tempoh 50 hari ni. Ini ya dia rasa sempit ni. Dia diuji. Sebab tu Hasan Basri kata subhanallah. Dia ni bukan penyangak, bukan perasuah ni. Tak makan riba dia ni. Kerana ada kesilapan tadi. Sebab apa? Sebab ialah kalau mengikut tokoh-tokoh mazhab Syafi'i, dia gini, dia sebenarnya dalam kes golongan Ansar dengan Muhajirin dalam konteks berperang,
Sebab mereka tiga ni adalah golongan Ansar. Kenapa nampak berat sangat penekanan Rasulullah kepada mereka ni? Sedangkan kalau nak kira ulama kata, kes Hatib bin Abi Balta'ah tu berat lagi. Ke Hatib ke bocor rahsia tu. Nah, berat lagi. Tapi kenapa Nabi tidak buat begini kepada dia? Tapi orang ni berat ni. Jadi Hafiz Ibn Hajar kata sebab ke Hatib tu lain. Hatib tu dia sebut, dia pun bercakap benar juga. Dia sebut benar juga Hatib. Kerana dia nak jaga keluarga dia di Mekah. Dia bocor, dia sebut gitu dengan maksud nak jaga keluarga dia. Supaya keluarga dia tu dijaga oleh pihak Quraisy tu. Dengan maksud itu saja. Lepas tu oleh kerana dia tu ahli Badar, ada kelebihan. Nabi jaga. Dan kita kena ingat. Sebab tu ulama bincang pula. Jangan tengok kisah tu saja. Makna bila Nabi beri kemaafan kepada dia tu, Hatib tu macam mana? Selepas daripada tu tak ada kesalahan. Bahkan dia keluar dalam setiap peperangan. Dan dia sentiasa sebut dia menyesal. Kalau dia ni jahat sungguh, tak okay dia pergi perang. Masuk perang ni orang lagu mana? Masuk perang ni. Sanggup perang mati tu. Bukan sebarang orang. Orang munafik tak mungkin. Cuba tengok dalam peperangan Uhud tu. Kipok dia boykot kan, terukkan Nabi daripada 1000 lebih jadi 700 ya tentera Islam. Dia sebelum sampai ke medan Uhud, dia balik ke Madinah bobok dia. Jahat sungguh. Kalau dia daripada awal lagi dia tidak senarai nama, daftar nama, tak ada masalah. Tu. Tapi Hatib ni tidak gitu. Kita kena ingat beginilah, sebab tu yalah kalau dalam kitab-kitab disebut dia ni manusia, dia ada buat kesalahan. Tetapi bila dia buat kesalahan, kita kena tengok perubahan hidup dia selepas tu macam mana. Apakah Hatib ni dia mengulangi kesalahan yang sama? Tak. Bahkan dia sebut sama dia menyesal. Lepas tu dia tetap teruskan peperangan selepas tu. Maknanya penyesalan itu penyelesaian nasuhat, taubatan nasuhat tu. Tak apalah. Cumanya mengikut Hafiz Ibn Hajar, hak ni sebenarnya hakikat sebenarnya dia berkait dengan ketentuan Allah ni. Sebab tu bila Nabi terima alasan, Nabi kata dia ni benar. Cuba perhati molek. Nabi kata dia ni benar. Hak ni juruh ni. Kecek betul ni. Tapi Nabi kata tunggulah keputusan Allah. Tiba-tiba turun wahyu supaya dia ni mana dipula sampai 50 hari. Nabi pun tak tahu asalnya 50 hari tu. Cuma daripada tempoh dia mula-mula Nabi kata begitu sampai kepada turun ayat tu lah. Turun ayat surah Taubah tu. Barulah tahu. Lupa 50 hari lama tu. Dah sampai 2 minggu kan. 2 minggu turun wahyu supaya pisahkan dengan isteri. Ada sebut begitu. Kalau mengikut setengah-setengah ulama, dia kata sebab mereka ni orang Ansar ni, mereka telah berjanji untuk mempertahankan Nabi. Atas jasa janji itu. Dan adalah kita boleh tengok dalam, saya ada tulis tu. Ada tulis pada muka surat, selepas muka surat 90 tu saya ada buat kenyataan lagi. Sebab ini dia punya, saya tidak sebut semuanya, dia ada bersambung tu. Kita boleh nampak lah bagaimana golongan Ansar ini, ni pemahaman ulama lah. Pemahaman ulama. Kalau dalam tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i, dia kata memanglah kerana hukum dia fardu ain. Ni waktu ni memang dia asalnya dia setengah peperangan hukum dia fardu kifayah, itu biasa. Tapi ada ketikanya dia jadi fardu ain. Hak ni fardu ain. Tapi dia tak pergi. Tetapi ada ulama kata tidak, kerana dia orang Ansar. Sebab Ansar ni dia telah berjanji. Dalam riwayat akan datang saya akan sebut dia punya hadis dan juga ayat Quran yang jelas menyebutkan bahawa Ansar ni dia telah berjanji pada malam Aqabah itu, sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, dia akan pertahankan Nabi. Dia akan sanggup berperang. Dia akan jaga Nabi lebih daripada jaga anak-anak dan isteri dia. Janji itulah sebenarnya yang mengikat dia. Dan Quran pun sebut. Itu insya-Allah dalam nota akan datang saya akan sebutlah. Baik, tak apalah. Jadi di sini kata Hasan Basri, dia kata subhanallah, mereka tiga orang ni, Ka'ab, Zurarah dan Hilal ni, mereka tidak makan harta haram. Mereka tidak membunuh orang tanpa keizinan syarak, dan mereka tidak melakukan kerosakan di muka bumi. Namun mereka telah diuji oleh Allah dengan hebat, sebagaimana yang engkau sedia maklum. Bumi yang luas dirasa kesempit oleh mereka. Bagaimana dengan orang-orang yang bergeluman dengan dosa dan maksiat? Cuba tengok ni Hasan Basri ni, dia nak puji sahabat ni. Tengok cara Allah tarbiyah sahabat. Dengan sekali kesalahan dia buat sampai 5 hari.
Maknanya berat maksiat tu. Sebab tu sahabat ni dia berubah sampai mati. Bagaimana dengan orang yang berguluman dengan dosa dan maksiat? Bagaimana keadaan mereka di hari akhirat? Itu maksudnya. Yang ke-8, individu yang memahami agama akan diseksa dan dikenakan hukuman yang lebih berat berbanding dengan orang yang lemah pemahaman agamanya. Ada yang bertanya, kenapa Nabi SAW, dia gini sebelum bawah tu, ambil sebahagian. Individu yang memahami agama akan diseksa dan dikenakan hukuman yang lebih berat berbanding dengan orang yang lemah pemahaman agama. Ini kesimpulan ulama buat. Dia kata sahabat Nabi kalau buat kesalahan sikit pun Allah tegur selalu. Maknanya mereka ni sebenarnya hakikat sebenarnya walaupun diterbiah Nabi, tapi ada juga kaitan dengan terbiah Allah pada sahabat. Ini antaranya. Nabi pun kata, tunggu Allah aku putuskan macam mana. Dia pun kata famadaitu, saya pun berlalu pergi. Terbukti Allah uji dia sampai 50 hari. Maknanya dapat pendidikan. Dan Ka'ab bin Malik sampai dia wakaf ke harta dia di Khaybar tu. Sukanya dia. Maknanya turun ayat tu bila lepas hari yang ke-50 tu, maknanya taubat hak dia minta tadi. Sebab apa kenapa saya tidak berdusta? Kenapa saya tidak kemukakan alasan bohong? Sebab saya nak keampunan daripada Allah. Sebab itulah bila turun ayat, bila selepas 50 hari tu turun ayat yang membebaskan dia mendapat keampunan daripada Allah, mula-mula sekali dia hadiah baju hak dia pakai kepada pembawa berita gembira tu. Dan selepas itu bila dia jumpa Nabi, dia wakafkan untuk umat Islam tanah yang paling mahal di Khaybar. Nabi teragak-agak nak terima. Nabi kata, dia kata ada lagi 2 keping atau 3 keping tanah. Wis kepingnya. Bapa tu gitu tu. Kalau orang munafik tidak gitu keadaan tu, kita kena tengok tu. Tu. Cuma ulama buat kesimpulan daripada cerita yang lain. Mana kalau orang hebat, dia akan diseksa dan dikena hukum yang lebih berat berbanding dengan orang yang lemah. Dia gini mudah. Saya nak ambil contoh gini mudah. Orang kampung duduk tanah ubi tak akan lipat tu. Kalau dia ada buat salah, tak kira hukuman yang sama dengan ustaz duduk mengajar, duduk menipu atas dalam masjid. Tak sama tu. Tak akan sama tu. Duk bawa fakta-fakta yang mengelirukan. Merosakkan pemikiran masyarakat. Duk mengarut atas masjid. Tak akan sama kesalahan tu dengan kesalahan orang kampung. Tak akan lipat. Hak hanya boleh baca Quran semaya. Hak ni lah hak dalam hadis kan cerita orang Badui. Kalau dia buat hak wajib-wajib pun, Nabi kata masuk surga dah dia tu. Hak tu tak kesama dengan orang-orang hak reti boleh baca kitab duk menipu. Mengajar pun hadirat. Biar agak munasabah. Kecil atas batu jadi emah. Wak gori yo dia bawa cerita gitu untuk masyarakat. Wak gori gapo dia ke lebih? Merosakkan pemikiran masyarakat. Jadi kalau orang hebat tak mana, ngajar tak mana, tinggi tak mana, tak ada keramat pelik-pelik gitu. Tak ada No. Dia kena jenis kecing gitu juga. Dah lah, biar munasabah. Kita kecek ni secara live. Semua orang boleh tengok. Orang Islam, orang tidak Islam. Lepas tu dia nampak molek kat agama kita gitu. Dia pandai lagu mana? Tak fikir kita benda-benda gitu. Menaikkan agama ke menjatuhkan agama. Lepas tu kesal kepada orang kapal lagu mana? Kita duk ajar berfikir begitu. Rosak agama. Sebab tu kalau kita perhatikan, Nabi tidak gitu. Sebab tu mukjizat Nabi, bila orang kafir minta pun tak akan berlaku kecuali Allah izinkan. Jadi benda pelik-pelik kepada sahabat Nabi tak ada. Sebab tu Nabi sendiri pun, hidup Nabi teruk. Di zaman Makkiyah, di Madinah pun. Mana dalam keadaan teruk lagi. Yalah, kita kata walaupun dia lebih senang lah. Berbanding Mekah. Di Mekah tu sebab dia sudah jadi kerajaan. Kukuk mana pun, bila khususnya di Mekah lah, bila susah, tak ada makanan, tak jadi ada makanan, tak ada keramat situ. Luka dalam tak kebar Nabi. Kalau nak kira Nabi ni, putus makanan, sakit, sahabat mati, Nabi tak nak agak apa. Doa. Kadang-kadang Allah bui, kadang-kadang tak. Ka'ab bin Malik ni antara sahabat yang buta mata ni. Ni sahabat ni. Anak dia Abdullah bin Ka'ab. Dan seorang lagi kita akan sebut lepas ni. Hak tu duk papah dia pergi masjid. Ka'ab bin Malik dia buta mata. Bapa buta mata tu. Sebab dia rosak tubuh kerana peperangan. Betul lah tak pergi perang ni. Tapi selepas Nabi wafat, ni peperangan terakhir Nabi. Selepas tu tak ada dah peperangan Nabi. Ni perang lagi lepas tu. Siapa buta mata? Cuba fikir. Siapa buta mata?
Jadi kita kena ingatlah jangan kita bercakap sebab tu dia gini, antara lah. Kalau kita belajar hadis kan, sebab tu ulama dia kata kita kena hidup dengan Quran dan hadis. Sebab apa? Kalau kita hidup gitu, kehidupan kita jadi seperti kehidupan sahabat lah. Kita bercakap cara sahabat lah. Kemana sahabat bercakap? Ada ke benda pelik-pelik gitu? Tak ada. Dia tak jadikan itu sebagai hidangan untuk masyarakat. Rosak masyarakat begitu. Tapi setengah-setengah kita tengok Allah terkejut tu. 3 kali dia ulat tu. Dengan yakin, memang nak nipu, dia kena muka yakin, kalau tidak orang tak percaya. Dia kena buat juga, kena ejah juga tu waktu tu. Kalau tak biasa-biasa, nampak ijah, nampak nipu. Dia orang biasa ni hilang warna ijah tu. Masa dia menipu tu, na'udzubillah min zalik, bahaya lagu ni. Tak perlu. Okey. Jadi makna kita ni tahu hendak ngaji, nak malas lagi ngaji dengan ustaz-ustaz ni. Kalau kita buat salah dalam agama, mengikut pemahaman ulama, dia tak sama dengan orang kampung. Hak ngaji lebih-lebih kurang. Sekadar ngaji tajwid nak betul. Orang kampung kan mari nak betul ayat baca lah semaya. Tak sama hak tu dengan bapak kita. Kalau kita buat salah, kena berhati-hatilah. Kena berhati-hati. Sebab tu kalau salah mengajar ni kena betul. Saya pun ada. Memang ada. Tak boleh langsung royak lah siapa pun. Kena betul. Ni ikut jumpa dalam kitab. Sebut berlaku. Biar tak menasabah pun. Ada yang bertanya kenapa Nabi SAW tidak mengenakan apa-apa tindakan kepada Hatib yang telah membocorkan rahsia negara pada pihak musuh. Saya sebut tadilah. Beliau tidak dipulau sebagaimana dilakukan kepada 3 orang dalam kisah peperangan Tabuk ini. Kata Hafiz Ibn Hajar, saya jawab ginilah. Walaupun ada lagi jawab lain, ini jawab ringkas. Habib telah menulis surat kepada pihak Quraisy kerana bimbangkan keselamatan ahli keluarganya yang berada di Mekah. Dan tujuan beliau berbuat demikian adalah agar mereka memberi pelindungnya kepada mereka. Nabi SAW telah menerima alasan beliau. Jadi apa yang disebut oleh Hatib ini memang betul. Nabi terima. Dia bukan dengan maksud nak sabotaj dia punya perancangan Nabi. Tidak begitu. Lepas tu kita kata, tak okey dia tak erti bagi lagu ni. Kita kena ingat, Hatib ni bukanlah terkenal sebagai seorang sahabat seperti Sayyidina Bakar ni. Seperti Sayyidina Umar. Sahabat ni biasa-biasa seperti kita. Gong seperti kita kot dia. Ada. Cuma kelebihan dia seperti ni. Menyesal, pergi perang dengan Nabi, ikut Nabi. Itu lebih dia. Itu kita boleh tupai dia. Dia ni buat salah. Bahaya kalau sahabat ada, pergi setuh tetek perempuan. Dia grab doa ke perempuan tu. Yang pergi setuh. Kita tak buat gitu. Gong-gong kita pun, kecil atas batu pun tak buat gitu. Gong lah tu. Tapi tak buat sampai tahap tu. Tapi lagu mana selepas tu? Pergi jumpa Nabi sedih. Halak tu, rosaklah saya. Apa kat Nabi kata kecek gitu? Dia sebutlah. Nak buat lagu mana? Nabi kata mari. Nabi suruh dia ambil wuduk, lepas tu semaya. Lepas tu Nabi counseling dia, jangan buat lagi. Maknanya ulama kata, di situ menunjukkan bahawa kesalahan dia tadi telah diampunkan oleh Allah. Nak buat mana? Maknanya orang yang dijamin masuk surga, dia melalui proses itu. Proses tarbiyah itu. Dan kita baca ni, supaya kita tahu. Mana kehidupan manusia ni begitu. Allah buat begitu. Sebab tu dia ada sistem taubat itu. Jadi bagi saya, kata Habib Najjar, saya jawab gini. Itu alasan dia. Dan Nabi terima, berbeza dengan Ka'ab dan 2 orang sahabatnya yang mana mereka tidak ada apa-apa alasan munasabah untuk diperjelaskan. Tak ada, tak nak ayat apa-apa tak lagi. Bahkan dia kata kalau nak kira tubuh masa tu sahabna. Paling mudah. Sebab tu Tok Guru kata makna jenis pasti menangguhkan kerja sekali terlepas. Tu saja alasan dia. Dan dia sebut betul. Biarlah Rasulullah nak marah pun. Sebab saya harapkan afum minallah. Keampunan daripada Allah. Dia sebut. Baik. Kemudian hal lain itu kita bincang minggu hadapan. Sebenarnya dia ada maklumat lain dalam helaian itu. Seterusnya lah insyaAllah. Kita akan bincang sambungan ini pada minggu hadapan. Saya setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.